Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Bersatu dan juga Timbalan Parti Bersatu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Faizal Azumu ya, ataupun lebih dikenali sebagai Peja. Jadi dalam dua kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Timbalan Presiden ini, saya lihat jelas ya mereka lebih kepada menipu kepada rakyat dalam isu mereka keluar kenyataan. Seolah-olah perkara ini adalah satu perkara mutlak yang mana ya tidak dilihat oleh rakyat, dan mereka cuba ya untuk membuat satu propaganda seolah-olah kenyataan mereka ini adalah betul. Jadi saya nak mengulas isu ini dalam kenyataan Muhyiddin yang bertajuk ya PN pilih calon Melayu atas desakan pengundi bukan perkauman. Dan di sini Muhyiddin juga menjelaskan bahawa kemungkinan mereka akan menang disebabkan beban kos sara hidup akan memberi kelebihan kepada calon blok pembakal. Dan desakan pengundi beri peluang kepada calon pemimpin Melayu kerana mereka lihat statistik yang menunjukkan bahawa 47% Melayu ya ada di situ, dan juga 30% Cina, 18% India, dan 5% kaum lain dan juga orang asli. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Bersatu ya berkenaan dengan isu pilihan raya kecil ya, yaitu di Kuala Kubu Baru ataupun KKB. So saya melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Peja ya berkenaan dengan isu ini. Peja mengeluarkan kenyataan bahawa yakin calon mereka tak akan melompat jika menang. Ini kata Peja. So saya pergilah dalam isu yang membabitkan kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Dalam kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, pada saya ya, calon yang mereka pilih sekarang ini bukan calon yang disebut oleh Muhyiddin, yaitu atas desakan pengundi, bukan. Calon yang dipilih oleh Muhyiddin ini adalah atas kapasiti dia sebagai timbalan ya, timbalan ketua bahagian Parti Bersatu. Jadi apabila Muhyiddin kata ini adalah atas desakan pengundi, itu pembohong. Kenapa Muhyiddin tak pilih rakyat biasa? Kenapa Muhyiddin tak pilih orang kata ahli parti? Dia pilih timbalan ketua bahagian. Itu kenapa? Itu menunjukkan bahawa pemilihan mereka itu adalah bergantung atas kapasiti hariki, yaitu dia sebagai timbalan ketua bahagian. Ini yang sebenarnya. Jadi itu yang saya lihat daripada kenyataan Muhyiddin ini tadi. Jadi Muhyiddin ini tak payahlah kau nak spin politik murahan seperti ini. Dan kalau dia kata disebabkan oleh kos sara hidup yang ada hari ini, Muhyiddin jadi Perdana Menteri ya, kita tengok apa yang telah berlaku 18 bulan dan keseluruhannya 33 bulan itu rakyat sampai angkat bendera putih, dan Muhyiddin telah menunjukkan kegagalannya untuk menjadi seorang Perdana Menteri, sehingga rakyat terpaksa keluar duit sendiri, tetapi hutang negara meningkat kepada 1.5 triliun. Ini sudah jelas bahawa Muhyiddin itu gagal. Kemana arahnya duit ini pergi kita tak tahu. Yang kita tahu dia kata beli vaksin, tetapi kita sebenarnya telah pun disedekahkan, didermakan vaksin begitu banyak daripada luar negara. Jadi ini perkara yang pada saya Muhyiddin telah pun berbohong ya. Banyak ya ketirisan berlaku zaman Muhyiddin ini. Jadi itulah yang Muhyiddin buat. Dan Perikatan Nasional itu juga gagal disebabkan oleh pimpinan PAS yang berada dalam kerajaan yang tak tahu mentadbir. Yang rata-rata pemimpin PAS ini apabila mereka berada di barisan pembanggang, mereka tahu bercakap, tetapi bila mereka menjadi kerajaan, mereka langsung tak tahu nak mentadbir negara. Itu puncanya antaranya. Kita pergi kepada kenyataan Peja berkenaan dengan isu yang membabitkan PN, yaitu calon tidak akan melompat ini tadi. Calon nak melompat macam mana? Kalau mereka tak menang. Kalau mereka menang mungkin bolehlah dia melompat, kan? Jadi dalam isu ini, melompat atau tidak itu, Parti Bersatu ini parti demokrasi atau tak, ya kan? Jadi sebenarnya begini, kita tahu dah berlakunya akta anti lompat parti, dan kita tahu bagaimana caranya untuk mereka ini nak melompat. Dan kita juga dah melihat Parti Bersatu terpaksa ya pindaan kepada pelembagaan parti mereka adalah bertujuan untuk mereka mengelakkan, untuk mereka cuba menghalang ya daripada kepimpinan itu terus hancur dan pemimpin mereka melompat satu persatu untuk ya menyokong kerajaan yang ada hari ini. Terbukti ya apabila kita lihat sebelum pindaan itu berlaku, 6 orang ahli parlimen yang melompat, seorang adunnya telah pun melompat. Dan hari ini apabila pindaan itu telah pun mereka buat,
dan kita tahu bila kuat kuasanya dan apa yang terjadi pula kalau calon ini melompat, saya percaya tindakan boleh diambil. Sedangkan mereka yang lompat sebelum pindaan itu pun mereka sekarang ni sibuk nak ambil tindakan, apalagi yang sekarang ini yang melompat setelah menang jadi calon. Jadi pada saya isu melompat ini Peja tak payah cerita lah, tak akan melompat. Macam mana nak melompat? Memang tak boleh lah, kaki pun dah kena ikat kan. Mungkin ada perjanjian lain, perjanjian tertulis antara parti, seperti mana UMNO contohnya, kalau melompat kena bayar 100 juta, kalau Parti Keadilan kena bayar 10 juta. So perkara-perkara ini menurut saya tidak akan menyebabkan mereka melompat lah. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh dua pimpinan ini pada saya cuba untuk mengeliru ke rakyat, memperbodohkan walaon, memperbodohkan mereka yang tak faham politik, yang akhirnya inilah jawapan saya kepada mereka ini, kerana jawapannya memang orang kata tidak masuk akal. Kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhyiddin dan Peja ini, yang seorang itu presidennya dan juga pengurusi Perikatan Nasional, yang seorang pula timbalan presiden. Eloklah 2 kali 5 perangai. Yang Muhyiddin sibuk dengan kerajaan hari ini gagal, tetapi saya tengok Datuk Seri Ibrahim tidak pula membuat hutang negara. Yang buat hutang negara ni Muhyiddin. Pegang sekejap buat hutang negara banyak. Dan kita tengok apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin ya menjadi Perdana Menteri, tiba-tiba akaun Parti Bersatu banyak duit. Bayangkan selepas pilihan raya ya, dalam akaun masih ada 400 juta ya tersisa. Mungkin kalau sebelum pilihan raya tu mungkin ada 1 bilion 2 bilion dalam akaun. Bagaimana pula dengan pimpinan PAS? Mana PAS dapat duit sewaktu pilihan raya yang lepas? Sebelum-sebelum ini kita tengok PAS ada Tin Milo, sekarang ni dah tak ada Tin Milo. Jadi keseluruhan ulasan saya berkenaan dengan isu ini, kerana Muhyiddin dah pun kata bahawa calon ataupun calon mereka ini adalah kehendak pengundi, kehendak rakyat. Kita tunggu setelah selesai ya, pilihan raya kecil yang ada di KKB ini, kita tentukan bahawa Parti Perikatan Nasional menang kursi ini dan terbukti bahawa betul calon yang Muhyiddin pilih ini adalah calon yang telah pun rakyat mahu ataupun pengundi mahu. Begitu juga dengan kenyataan Peja sebagai timbalan. Kalau betul mereka boleh menang, dan kita lihatlah apakah dia melompat atau tidak. Ini yang kita nak lihat. Sekarang ini kalau mereka berkokok pun tak ada gunanya. Kerana menurut saya ini tidak memberi apa-apa gambaran politik yang baik. Gambaran yang orang kata untuk ya idealisme, bagaimana kalau mereka menang, apa sebenarnya hala tuju mereka di Kuala Kubu Baru itu. Itu yang lebih penting. Bukan Muhyiddin nak cerita tentang kos sara hidup yang ada hari ini. Zaman Muhyiddin pun mahal. Nilai dolar yang naik ini adalah disebabkan oleh Muhyiddin. Muhyiddin dan pelabur lari adalah disebabkan Muhyiddin, bukan disebabkan oleh Datuk Seri Ibrahim. Yang ada hari ini Datuk Seri Ibrahim cuba mencari pelabur dan juga cuba membayar hutang yang dibuat oleh Muhyiddin. So itu saja, saya tak nak ulas panjang. Sekian saja. Terima kasih. Thank you.